Assalamualaikum dan salam bahagia. Berjumpa dalam segmen analisis awani hari ini bersama saya Eni Sharif membincangkan satu isu yang saya kira agak panas sejak kebelakangan ini. Sebelum saya menceritakan sedikit latar belakang tentang isu yang kita bincangkan hari ini, saya perkenalkan bersama saya di studio pada hari ini. Saya ditemani rakan setugas saya, Cynthia Eng. Dan di sebelah kiri saya, tak lain tak bukan lagi, agak popular juga untuk bidang ataupun isu yang kita akan cakapkan pada hari ini, Christopher Raj, penganalisis sukan. Terima kasih kerana sudah hadir, Christopher. Thank you. Okey. So, yalah, sebelum mula tadi pun dah macam-macam kita sembang pasal ni. Dah buat segmen sendiri tadi dekat half an hour juga kan. Kalau boleh I recap sikit, seperti yang kita semua maklum, isu rasuah mula melanda kembali arena bola sepak kita. Mungkin sedikit sebanyak mengembalikan semula nostalgia yang berlaku pada tahun 94-95 dahulu. Yeah. Bila berlakunya perkara sedemikian, timbul persoalan, ramai yang bertanya, apakah sebabnya? Ada yang mengatakan mismanagement, ada yang mengatakan pemain kita tak cukup gaji, ada yang kata langsung gaji tak dapat. Jadi itu antara persoalan yang mungkin kita nak kupas pada hari ini. Kita nak tahu kenapa ia terjadi, bagaimana untuk atasinya, sebab saya lihat sendiri FAM sudah ada, kata apa, sudah boleh dikatakan all out dalam usaha membanteras gejala ini. Kalau boleh Chris, nak tanya sedikit pendapat. Pertama sekali kita melihat ya daripada mesyuarat yang baru-baru diadakan yang dipengerusikan oleh Timbalan Presiden FAM ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah, kita dapat melihat dua faktor. Salah satu masalah yang ada ialah Persatuan Bola Sepak Negeri, segelintir Persatuan Bola Sepak Negeri atau kelab yang tidak membayar gaji on time. Dia gaji dibayar tapi not on time. Gaji bulan Januari dibayar pada bulan Februari atau bulan Mac, tunggakan gaji. Satu. Kedua ialah pemain-pemain yang menerima gaji on time tetapi tamak. So dua faktor, yang terima gaji on time tetapi tamak, yang tak terima gaji. Segelintir pemain. Jadi apabila kita melihat keadaan yang ada sekarang, salah satu tindakan yang telah pun diambil ialah memastikan bahawa Persatuan Bola Sepak Negeri membayar gaji dan dipantau oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia yang baru diputuskan di mesyuarat Exco pada hari Sabtu yang berlalu. Ya, kedua ialah kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan Polis Diraja Malaysia, dengan MACC dan badan atau agensi kerajaan yang lain. Dan kita dapat melihat semalam bahawa nama-nama yang terlibat, yang digantung seumur hidup telah pun dikeluarkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. So ini berlaku daripada tahun lepas. Ya. Jadi tindakan atau susulan yang akan berlaku untuk tahun ini, kita terpaksa tunggu dan lihat apakah kita akan melihat pemain-pemain terlibat atau strategi yang akan diatur oleh FAM dan polis. Dan mungkin Chris boleh beri sikit mungkin insight kes gejala rasuah ini berlaku di pihak pengurusan ke atau pihak player ke atau bagaimana? Daripada yang kita lihat, Cynthia, pemain-pemain dan juga pegawai terlibat, dan it's very clear kita melihat jurulatih Piala Presiden Negeri Sembilan yang digantung seumur hidup, maka maknanya jurulatih pun terlibat. Ya, sehingga sekarang kita dapat lagi maklumat apakah pegawai terlibat, tetapi kita tahu jurulatih dan pemain-pemain terlibat kerana accessibility memang begitu open sekali kepada untuk approach jurulatih atau untuk approach player. Dan apatah lagi apabila pemain-pemain muda ya, bawah 21 tahun yang mungkin tidak pernah melihat wang sebanyak itu. Saya mungkin nak tengok balik isu rasuah pada 1994 kan, dan kita bandingkan dengan Piala Presiden di mana 18 didapati bersalah untuk mengambil rasuah, dan budak-budak ni baru sahaja keluar sekolah menengah dan dilihat semakin muda, mereka berani berbuat demikian. Apa masalahnya? Adakah kekurangan dari education atau bagaimana? Support? Dalam 3 faktor, 3E yang akan diimplementasikan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, first of all is education, enforcement and engagement, 3E. Now education dari segi pendidikan, di mana kita sekarang atau FAM akan bekerjasama dengan polis untuk mendidik pemain-pemain muda, cara-cara mereka mungkin akan diikut oleh these match fixers or bookies or runners most of the time ya, pihak-pihak yang terlibat.
Kedua ialah enforcement, bagaimana strategi diatur. Ketiga ialah engagement. Engagement ialah daripada segi Persatuan Bola Sepak, the stakeholders. Siapa stakeholders of Malaysian football? Ya, pemegang saham Persatuan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Negeri, kelab, pegawai, jurulatih, agensi-agensi kerajaan, commercialization sponsors adalah stakeholders of football. So discussion akan diadakan tidak lama lagi between all these people supaya mereka saling memfahami kehendak dan juga apakah yang sebenarnya berlaku dalam gejala rasuah. Kita tak nak menuding jarilah kepada siapa exactly yang bersalah, tapi kalau kita lihat players-players yang disabitkan mendapat rasuah dan kebanyakannya seperti kita berbincang tadi, mereka dapat duit ni dari luar negara. Dan mungkinkah dari segi penguatkuasaan undang-undang, apakah the next step, what can be done to curb this? Saya rasa sekarang ialah satu, kita nak pastikan bahawa pertama sekali gaji patut dibayar on time. I think kalau setiap Persatuan Bola Sepak Negeri membayar gaji pada waktu yang ditetapkan, sedikit sebanyak akan menolong pemain-pemain, atau mereka tidak akan mengingat, oh saya boleh terlibat secara tidak langsung dalam rasuah. Kita bekerja, kalau syarikat kita tak bayar kita punya gaji, kadang-kadang kita pun akan keliru atau kita akan menghadapi masalah kewangan sendiri. Bayangkan pemain-pemain. Yang satu. Kedua, saya rasa dari segi 2006 hingga 2009, apabila kita melihat salah satu persatuan negeri yang telah pun terlibat dalam ini, kita melihat ke semua transaksi yang datang ni datang daripada luar negara. Ya, itu satu yang tidak boleh dikontrol oleh semana-mana pihak. Kalau tak masuk duit ke Malaysia, boleh hantar duit ke mana-mana lain. Tetapi sekarang dengan adanya sistem bank negara, I think it's AKLA, I can't remember, you can monitor your money transaction and how it goes. And saya rasa dengan menggunakan cara ni, kita akan dapatkan lebih maklumat. Definitely apabila pemain-pemain dibawa ke meja untuk perbincangan atau investigation, mereka akan memberitahu sumber mereka dari mana, dan kita tahu bahawa salah satu pasukan menerima 100,000 setiap pemain. Ya. So ini merupakan satu information, daripada mana ia datang, sesiapa yang approach, di mana perkara ini dilakukan. Saya berminat juga kalau kita boleh menyelami dengan lebih mendalam apabila bercakap berkenaan bagaimana pendidikan itu boleh membantu melahirkan, mungkin boleh dikatakan pemain yang lebih berintegriti contohnya. Sebab apabila saya bersembang dengan bekas pemain bola sepak Perlis di tahun 70-an 80-an, Bakri Ibni, dia ada kata kat saya, kalau dulu semi pro, tapi semangat dulu dengan semangat sekarang lain. Bila dia cerita kat saya, Ernie, bila I pergi main praktis, I cuma dia bayar RM5. I dengar pun I was kind of, but dia kata zaman tu semangat dia lain. Because I believe when we talk about this issue, maybe dia lebih kata apa, mencegah lebih baik daripada merawat. I berminat bila cakap sistem fokus 3E itu, dan bagaimana salah satunya adalah berkenaan pendidikan. Mungkin itu kita akan sambung selepas ini. Buat masa sekarang kita akan berhenti rehat dulu. Baik, kita kembali. Jadi tadi kita dah sambung macam-macam, hidup mati kita dengan siapa pun semua, ya Chris. Kalau boleh, seperti yang saya maklumkan tadi, I believe apa-apa pun masalahnya, mencegah lebih baik daripada merawat. Seperti mana you cakap, I berminat ataupun tertarik apabila dalam fokus 3E ini, antara elemen yang dimasukkan adalah pendidikan. Tapi I nak tahu juga, macam mana you nak buat tu? Adakah masukkan elemen dalam di peringkat akar umbi, like since they were still young, like how are you going to do it? So basically, saya rasa mungkin kemungkinan besar salah satu cara yang mereka boleh lakukan ialah pertama sekali taklimat kepada pemain-pemain dan juga jurulatih. Setiap tahun Persatuan Bola Sepak Malaysia mempunyai taklimat apabila Liga Malaysia bermula, before the start of the league. So mungkin kali ini taklimat akan dilakukan secara berperingkat-peringkat. Kita nak mungkin buat, mungkin mereka akan menunjukkan cara mereka, bagaimana modus operandi bukis-bukis, bagaimana mereka buat, bagaimana your approach, apakah faktor-faktor yang terlibat, siapa yang approach selalunya, dan jikalau mereka di approach, what you should do and how you should do it, kerana kita juga memerlukan menjaga keselamatan pemain-pemain.
Satu. So bermula dengan Persatuan Bola Sepak Negeri, kelab, dan mungkin juga pemain-pemain seperti Harimau Muda A dan B. Mereka juga muda, mereka juga bermain di liga tempatan dan juga di Singapura, apa pun boleh berlaku. Jadi it is important that the players are fully aware and enough info. I think dari segi pemantauan, kita tengok kes-kes ini berlaku di second, third division, di mana kurang sikit attention kalau dibandingkan dengan Harimau Muda. Harimau Melaya kita sekarang hot kan, tapi mungkin salah satu caranya ialah constantly memantau these players who are less popular compared to Harimau Melaya and Harimau Muda. Maybe that is where we should strike first. Basically because banyak fokus yang diberi kepada the top division and the bottom division not very much focus, so what happens is most of the modus operandi move to the second division because players are so easy to deal with. Tak ada siapa yang melihat, and that is why kita melihat apa yang berlaku 18 pemain adalah daripada Piala Presiden, bukan daripada pasukan lain, tetapi pemain-pemain muda daripada Piala Presiden, kerana tidak ada fokus, tidak ada pemantauan, dan nobody expected that this will happen. Simple. So it is to be a complete. It's a very enclosed environment with all the factors included. Okay, Chris. Macam tadi bila kita cakap tentang aspek hidup mati kita ni kan. Okay. Sebab kadang-kadang bila saya berpeluang bersembang dengan boleh dikatakan veteran dalam sukan bola sepak kita ni, rata-rata antara mereka ada yang mengatakan dulu semi pro, kami kerja bank, kami mungkin buat kerja yang biasa-biasa je, kerani, tapi petang main bola. Tapi hati kami kuat. Kami bermain untuk pasukan kami main untuk because we love football. Ini hidup mati kita untuk football. Tapi dalam aspek sekarang ni, ada yang mungkin boleh dikatakan menyindir ataupun satu anggapan diberikan bahawanya semangat itu sudah hilang. Kita tidak boleh compare ni in the sense that kita berterima kasih kepada legenda-legenda bola sepak yang berkorban untuk pasukan negara, tetapi atmosphere bola, the face of football has changed. The face of football now dengan the face of football 20 years is different. Sekarang kita berada dalam persada liga profesional. Players are professional. Administration is professional. Commercialization daripada segi sponsorship, branding, pengiklanan profesional. Jadi apabila kita tidak boleh mengatakan bahawa pemain-pemain profesional maka gaji kamu 500 seminggu, tidak boleh. Kerana mereka tidak bekerja. Betul. Dan kita tahu the term of football kepada pemain-pemain mana di seluruh dunia, you have a short career. Your career is very short. Dalam era semi pro, mereka tidak boleh bermain, guarantee bekerja di bank atau mana-mana industri lain. Tetapi pemain sekarang, kalau mereka injured, crucial ligament, apa keadaan injury yang begitu serius sekali, mereka tidak boleh bermain atau tidak boleh even bekerja, apalagi tanpa pendidikan yang sepenuhnya. So gaji yang diterima saya rasa setimpal dengan sacrifice mereka, walaupun mungkin mereka main untuk 4 tahun atau 5 tahun. Dan jangan lupa, apabila mereka mendadak top performance, gaji mereka naik. Apabila mereka turun daripada segi umur, gaji mereka turun. It's a fact. Okay. Tapi kalau kita lihat football as a career kan, kita tengok kalau nak bandingkan dengan EPL, one player dapat 200,000 pound seminggu tu memang keterlaluan lah, but then that is happening. Tapi kita tengok Malaysia, how do you want to entice seorang muda that football ni boleh jadi career, dan selepas after football, after say 30 years old, what is next for them? Adakah this is all planned up nicely for the players atau macam mana sekarang? No, I think pertama sekali Cynthia, the players have to decide what they want. Apa yang pemain nak. Kalau pemain rasa cukuplah sehingga saya bermain di Liga Malaysia, maka cukuplah begitu, retire di Liga Malaysia, retire di Malaysia. Kalau pemain yang berumur 21 atau 22 tahun berasa beliau boleh bermain di luar Malaysia, maka terbukalah peluang yang ada. Kita ambil contoh sekarang, idola terkini ialah Safi Salih, bermain di Indonesia. Walaupun beliau bermain di Indonesia, tetapi beliau merupakan sekarang pemain tempatan yang bergaji tinggi, yang paling tinggi sekali yang Malaysia pernah ada dari sisi history. But so now mungkin pemain-pemain muda nak menjadi seperti Safi Salih. So peluang dah dibuka. Mungkin bukan di Liga Indonesia, bermain di Vietnam atau Liga Thailand or whichever league they can feel. But the second thing is, in terms of education, it is for the player to decide.
Kalau pemain rasa saya boleh berpendidikan, saya nak buat diploma atau ijazah dalam beberapa different topics or subjects, it is up to them. Tetapi kalau pemain-pemain rasa cukuplah, saya nak bermain bola saja dan saya nak bergaji 20 atau 25,000 sebulan, lebih banyak daripada mungkin doktor di kerajaan atau mana-mana industri dapat, I'm very happy with that. Kita ambil contoh Ryan Giggs, degree in economics, bermain bola sepenuh masa Manchester United. It can be done. Tetapi apakah pemain kita, are they hungry enough to get themselves educated? That's a question. Okay. Itu juga yang kita nak bincangkan. Sebab tadi yang Chris masa kita sembang, you kata to talk about the future of football itself. We know this industry kalau globally memang worth billions of dollar. Yeah. But heading towards that for Malaysia punya market, we need support from all to get the young players, support from the family, support from the people itself. Kita juga perlukan bantuan daripada mungkin syarikat-syarikat, multinational syarikat-syarikat termuka kita in terms of penajaan dan perkara-perkara semikian. Tapi itu kita akan bincang selepas ini. Buat masa sekarang kita akan berhenti rehat dulu. Baik, kita bersambung lagi. Chris, kalau boleh sambung pada soalan saya tadi, bercakap berkenaan masa depan sukan bola sepak ni. Sebab tadi masa sembang-sembang pun I tahu you baru cerita ke I ada 97 pasukan bola sepak yang groom kanak-kanak ni, okey. Klang Valley sahaja quite a big number. Yes. But we want to know lepas budak-budak ni ataupun adik-adik kita ni masuk belajar sukan secara formal dengan coach yang mungkin some of them is very good, where next, you know? You see, first of all, pertama sekali pemain-pemain yang berada dalam kelab, sebagai contoh, dalam One Malaysia Cardiff City Liga 1 MCC yang akan dimulakan pada minggu pertama Mac, March first week, kita dah ada 45 kelab registered. Dan 45 kelab ni adalah privately funded, which means ibu bapa membawa anak-anak ni pergi ke junior program atau PKNS atau MPPJ, membayar ansuran setiap bulan, sila latih anak saya. Maka adik-adik ni bermain dalam piala bawah 12 tahun. Mereka bermain daripada Mac hingga ke Oktober. Sehingga lepas 12 tahun mereka move to the next stage, 14 dan 16. Apabila mereka bagus dan mereka boleh dipilih, kita membuka peluang kepada jurulatih-jurulatih di FM datang melihat yang ada bakat. Dan what happens is at the 16 and the 18s, mereka absorb masuk ke Bukit Jalil Sports School, masuk ke Bandar Penawar. So kita menjadi catalyst for youth development. Kerana mengapa ini berlaku? Kerana Persatuan Bola Sepak Negeri dan kelab tidak melakukan pembangunan bola sepak. Dalam seluruh dunia, di seluruh dunia dalam 15 tahun saya kecipuan bola sepak ni, setiap kelab yang saya pernah melawat mempunyai akademi mereka sendiri, mempunyai bermula dari sejak umur 7 tahun. Tetapi di Malaysia lain. Kerana Persatuan Bola Sepak Negeri atau kelab tidak menggunakan peluang yang ada, maka Persatuan Bola Sepak Malaysia terpaksa membuat full time national team training, which is Harimau Muda A dan Harimau Muda B. So what we are doing, we need investment of the private clubs. Kami lihat One Malaysia Cardiff City pun akan bekerjasama dengan Felda untuk melatih. Sebenarnya program dengan Felda, Cynthia, dah mula daripada Oktober 2011, di mana kita mempunyai sekarang 5 jurulatih penuh daripada Cardiff. Dua daripada mereka duduk sepenuh masa di Jengka, full time in Jengka. White guys sitting in Felda and coaching almost, I think now about 600 to 700 kids. Right, 600. These kids are from the Felda centers. Because Cardiff has a very unique program. Mereka unik kerana satu, mereka punya silibus bola sepak bercirikan untuk kanak-kanak. Secondly, teaching of English and Maths through football. It is a education program di mana developed by Cardiff University, menggunakan bola sepak untuk mengajar bahasa Inggeris dan matematik. Dan kita melihat kanak-kanak di Felda dapat konsep English dan Maths ni lebih cepat daripada normal way of teaching. Menerusi bermain bola sepak? Menerusi bola sepak, silibus bola sepak. It's a very interesting. Probably mungkin dalam program yang lain saya boleh menunjukkan buku latihan yang kita ada, developed by Cardiff University dengan Glenn Morgan, dan sekarang kita telah mulakan program ni di Felda. Dan kita harap kita harap 2014 kita dapat sampai mungkin kepada 50 atau 60 ribu adik-adik di Felda
melalui program ini. Bukan saja main bola sepak tetapi juga dapat hala tuju pendidikan, bercakap dengan bahasa Inggeris yang fasih, dengan juga minat matematik yang tinggi. Itu sangat menarik itu. Yes, Saya dengar it is. sebenarnya. Tadi Chris sendiri ada cakap, dalam sukan ni nak tak nak, we need a lot of money, we need a lot of fund. Kita perlukan lebih banyak agensi-agensi di luar sana turut sama memberi sokongan dalam bentuk penajaan, dalam bentuk wang ringgit. Sebab sukan ni nak tak nak memang it worth billions of dollars, but to make it, to reach that level, kita need to pump a lot of money in terms of mendapat sokongan tu. Saya rasa pertama sekali, walaupun kita memerlukan dana yang besar untuk bola sepak, tetapi yang paling penting sekali, it has to fit the investment of the corporate sponsor. What is the ROI? What is my return on investment? Which is very important. Setiap kali yang inilah yang berlaku dalam bersama bola negeri atau kelab, mereka, saya perlukan dana berapa? Give the figures. But what is my ROI? I need a return on investment. So what is the return on investment? Through the CSR program, di mana mereka gunakan dana ini untuk melatih kanak-kanak umur 5, 6, 7 tahun bermain dan memberi peluang pendidikan daripada segi scholarship atau diploma atau ijazah. Then the package is complete. But at the end of the day, kita terpaksa melihat kehendak sponsor. Kadang-kadang beberapa modal dari segi penajaan, it fits sponsors needs, kadang-kadang tidak fit. Kalau kita ada satu sponsor dari dan itu it has to go like maybe dari segi macam penaja seperti Nestle, Milo, all this dairy stuff which suits the product to the kids. So it is quite difficult because they are also stretched. You know, a lot of companies actually are very stretched in terms of sponsorship. So then it comes through a CSR program, which banyak yang sekarang yang tengah bercakap dengan kita pasal Liga 1MC ini banyak melalui corporate social responsibility, not as a sponsor, because bila you buat sponsor, your ROI is very calculated. True. And through corporate social responsibility, you're putting forth the philosophy, the values of the company through a CSR program. Okey, kita tak cukup masa. Itu saja masa, nanti kita bersama lagi nanti. Okey, terima kasih kepada Cynthia Ng dan juga Christopher Raj kerana sudi bersama saya pada petang ini. Bagi mereka di rumah yang ingin meneruskan diskusi, memberikan sebarang pendapat ataupun cadangan, boleh ke Facebook Astro Awani. Jadi itu sahaja masa yang kita ada. Sekian, terima kasih. Thank you. Thanks. Thank you.